Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati. Rupanya berkaitan dengan kenyataan-kenyataan daripada kepimpinan kerajaan, terutamanya PH dan juga UMNO dan DAP. Mungkin sebelum ini kita pernah dengar kenyataan bahawa kepimpinan daripada PH, UMNO, DAP, biasanya DAP dan UMNO mungkin ada percanggahan pendapat, terutamanya antara DAP dan UMNO, kerana kita percaya dan kita juga tahu sebelum ini bagaimana keadaan ataupun hubungan di antara UMNO dan DAP. Dan begitu juga PH dan UMNO yang sebelum ini bukan berkawan, tapi oleh kerana di dalam pembentukan kerajaan hari ini akhirnya PH dan UMNO akhirnya mula bekerja sama. Tapi saudara-saudara, dalam satu kenyataan, PH jaga mulut, amaran SU pemuda UMNO. Adakah di sini UMNO dalam satu kenyataan mula untuk berpecah dengan PH, ataupun ini mungkin hanya gaduh-gaduh kecil saja dalam kerajaan? Seorang pemimpin pemuda UMNO membidas kritikan PH terhadap ketua sayap parti itu, Dr. Akmal Saleh. Setiausaha pemuda UMNO, Hafiz Arifin, mendakwa terdapat pimpinan PH semakin tidak sopan kebelakangan ini. Saya tegaskan, mana-mana pimpinan kami pemuda menghormati kepimpinan pemuda PH. Namun semenjak dua ini, pimpinan pemuda PH cukup kasar dalam mengeluarkan komen. Adakah perkara ini akan membawa kepada retaknya kerjasama di antara PH dan UMNO sehingga membuatkan kerajaan boleh jatuh, kerajaan boleh tumbang, ahli parlimen berpaling tada? Nah, itu menjadi persoalannya. Jaga tutur kata, kami tiada masalah dengan Anda. Kami hanyalah pada isu, fokus kami hanyalah pada isu dan perkara yang penting bagi kami. Meneruskan amalan menyerang Dr. Akmal Saleh selaku ketua pemuda adalah signal kepada galakan untuk pertembungan dengan pemuda UMNO dan BN. Hafiz merujuk kenyataan ketua pemuda DAP, Wu Kah Leong, yang mengkritik Akmal kerana mensensasikan isu sandwich ham dan keju kekemat serta meniupkan ketegangan perkauman. Akmal sebelum ini mendakwa insiden itu menjadi bukti Islam diperlekehkan. Berkaitan dengan ini, apa komen Anda? Hello semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan, terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Rupanya cerita ataupun berkaitan dengan titah addendum masih lagi panjang. Masih lagi ramai yang bercakap tentang titah addendum. Lebih-lebih lagi kepada kepimpinan politik di Malaysia. Bukan saja kepimpinan politik, tapi rakyat juga mempersoalkan berkaitan perkara ini. Bagi penyokong Najib pula, sudah pasti mereka sangat gembira kerana Najib menang rayuan. Tapi sejauh manakah kegembiraan itu? Adakah Najib Razak mempunyai harapan yang cerah untuk bebas dari penjara Kajang dan menjadi tahanan rumah? Persoalannya bila Najib keluar. Akhirnya saudara-saudara, dengan semakin berpanjangnya cerita berkaitan dengan isu titah addendum, ini satu kejutan buat kerajaan. Titah addendum, Iskandar biadab kepada Sultan Pahang menurut kenyataan Jasri. Nah, saudara-saudara, kenyataan setiausaha politik kanan Perdana Menteri Datuk Seri Syamsul Iskandar berkaitan isu titah addendum dan pengesahan daripada Istana Pahang disifatkan sebagai biadab dan menghina Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Ahli Dewan Negeri Kuala Sentul Datuk Jasri Jamaluddin berkata, kenyataan Iskandar mencabar kredibiliti institusi diraja
dan melanggar adat istiadat Melayu yang memartabatkan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Ia juga merupakan satu tindakan yang tidak sejajar dengan kedudukan institusi beraja sebagaimana yang diperuntukkan di bawah perkara 32 dan perkara 40 Perlembagaan Persekutuan yang menetapkan peranan yang di-Pertuan Agong sebagai ketua utama negara dan institusi raja sebagai simbol kedaulatan serta perpaduan rakyat. Surat pengesahan yang dikeluarkan Istana Pahang berhubung Tita Edendum adalah langkah wajar yang mencerminkan kebertanggungjawaban Sultan Pahang dalam memperjelas isu ini secara telus. Kenyataan Syamsul Iskandar seolah-olah mempertikai langkah tersebut bukan sahaja bertentangan dengan prinsip separation of powers yang menjadi asas perlembagaan, tetapi juga mengabaikan keperluan untuk memelihara keharmonian hubungan antara kerajaan dan institusi diraja, katanya menerusi kenyataan. Saya menuntut agar Datuk Seri Syamsul Iskandar segera menarik balik kenyataan tersebut dan membuat permohonan maaf secara terbuka kepada Istana Pahang. Jelas Jasri adalah penting untuk difahami bahwa institusi raja di Malaysia bukan hanya simbol adat dan tradisi, tetapi juga komponen penting dalam struktur perlembagaan. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan ini, adakah Anwar Ibrahim sebagai pemimpin kerajaan, sebagai Perdana Menteri hari ini, akan bertindak menerusi kenyataan daripada Jasri ini? Nah, persoalannya yang timbul adalah, saudara-saudara, persoalan yang timbul seterusnya adalah, kalau berkaitan dengan Tita Edendum ini, dapat dilihat bahwa kepimpinan kerajaan hari ini bersalah. Ini mungkin pandangan daripada musuh politik Anwar. Mungkin mereka cuba untuk mencuri kesempatan, mencari kesempatan dan mencuri kesempatan untuk menyerang Anwar Ibrahim. Sebelum ini mereka kata Anwar dan kerajaan menyembunyikan Tita Edendum. Tapi pada akhirnya perkara itu telah dinafikan oleh kepimpinan kerajaan. Jadi kalau nak cakap berkaitan Tita Edendum ini, Anwar akan dipecat kerana tidak telus, dan setiausaha politik Anwar akan dipecat kerana telah melanggar, telah terlibat dengan salah laku. Mungkin perkara ini akan semakin berpanjangan. Kita pun tidak tahu apa akan berlaku. Tapi yang pastinya Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri akan melakukan tindakan yang paling tepat berkaitan dengan perkara ini.